dirahmati Allah, sebelum kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Syamsi mulai ayat 1, sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan zikir Asma'ul Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الواجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المدعى للبر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المفسد الجامع الغني المغني البانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Saudara perempuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan surah Syamsi, mulai ayat yang pertama yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Ismail bin Muhammad Ali, seorang pengarah di eksekutif di Capaian Aspirasi Sdn Bhd, dan insyaAllah terjemahannya akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Mustafa Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam,
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi matahari dan cahayanya yang terang benderang. wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Dan bulan apabila ia mengiringinya, dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Dan malam apabila ia menyelubunginya, yakni dengan gelap gelita, demi langit dan yang membinanya dalam bentuk yang kuat kukuh yang melambangkan kekuasaannya. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Serta bumi dan yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, yakni dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. Serta mengilhamkannya, yakni untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih, yakni dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya, yakni dengan sebab kekotoran, yakni maksiat. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها. Ingatlah, kaum Tsamud telah mendustakan yakni Rasulnya dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas. Ketika orang yang sehabis-habis jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka, yakni supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال
Rasulullah yakni Nabi Saleh kepada mereka, janganlah kamu ganggu untuk betina dari Allah itu, dan janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat air minumnya, supaya kamu tidak ditimpa azab. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Setelah Nabi Saleh memberi amaran, lalu mereka mendustakannya dengan serta menyembelih unta itu dengan sebab dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan, serta ia meratakan azab itu meliputi mereka, yakni sehingga punah ranah semuanya. ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dan Allah tidak hiraukan kesudahan yakni mereka yang demikian, kerana itu adalah balasan yang adil. Maha benarlah firman-firman Allah yang maha agung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam. Berpagi-pagi kita berada di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas. Kita berada pada kalimah al-ikhlas, yaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berada di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Dan kita juga berada di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk di kalangan orang-orang yang syirik kepadanya. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada pada surah Asy-Syams. Di dalam bahasa Arab, Asy-Syamsu bermakna matahari. Dan surah ini merupakan surah yang ke-91 daripada 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran, dan mempunyai 15 ayat. Mengikut ulama tafsir, surah ini termasuk di dalam kategori
ayat Makkiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat Makkiyah? Iaitulah ayat-ayat yang diturunkan sebelum daripada Rasulullah berhijrah ke Madinah, sekalipun tidak turun di Mekah. Adapun ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah ataupun kategori Madaniyah, merupakan ayat-ayat yang diturunkan selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, sekalipun ianya turun di Mekah. Maksudnya, contoh surah Al-Jin, dia tidak turun di Mekah. Dia diturunkan di suatu tempat bernama An-Nakhlah, suatu perkampungan yang terletak antara Taif dengan Mekah. Walaupun dia tidak turun di Mekah, tetapi oleh kerana ayat itu diturunkan sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka tetap ayat ini dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Surah Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ayat ini diturunkan di suatu tempat bernama An-Nakhlah, iaitulah suatu perkampungan yang terletak antara Taif dengan Mekah. Dengan lain perkataan, dia diturunkan di luar daripada kota Mekah, namun dia tetap termasuk di dalam kategori ayat Makkiyah. Contoh yang kedua, surah An-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas, kamu akan tengok manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong, berduyung-duyung masuk Islam. Fasabbih, bertasbihlah kamu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kamu banyak-banyak. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Surah ini diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah, ketika selepas pembukaan kota Mekah. Apabila turun sahaja surah ini, para sahabat melompat-lompat gembira. Kenapa? Allah bagi tahu pembukaan kota Mekah, Allah bagi tahu kemenangan tentera Islam, Allah suruh bertasbih banyak-banyak. Maka para sahabat bergembira dengan kenyataan kemenangan yang disampaikan oleh Allah. Namun Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Abbas, kibaris sahabah, apabila turun sahaja ayat ini, mereka menangis. Menangis sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab mereka dah kaji ayat-ayat sejarah dan sirah Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Apabila Nabi itu diberi kemenangan, apa makna? Maknanya tamat tugas. Apabila tamat tugas, apa makna selepas daripada itu? Iaitulah kewafatan. Abdullah bin Abbas mentafsirkan surah An-Nasr merupakan nahyullah. Surah ini merupakan ucapan selamat tinggal Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Ustaz nak bahaskan pagi ini ialah ayat ini diturunkan di Mekah, tetapi kenapa dia tidak termasuk dalam kategori ayat Makkiyah? Kenapa dia termasuk dalam kategori ayat Madaniyah, sedangkan dia diturunkan di Mekah? Sebab ia diturunkan selepas daripada Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Jadi sekalipun turun di Mekah, tetap dia termasuk dalam kategori ayat Madaniyah. Surah Asy-Syams sama seperti surah An-Najm, diambil sempena nama salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang
besar matahari, wasyamsi waduhaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, waw di situ bermakna Allah juga bersumpah dengan waktu duha. Wasyamsi demi matahari, waduhaha dan waktu duha. Tapi kalau kita buka lagi tafsiran, nescaya ada juga ulama tafsir mentafsirkan duha itu ialah sepanjang hari, waktu siang. Jadi Allah bersumpah dengan matahari dan Allah bersumpah dengan waktu siang. Pertama, apabila keluarnya matahari, matahari mengeluarkan cahaya, maka terang benderanglah muka bumi ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita supaya kita berfikir bahawa kamu sekarang berada dalam waktu siang adalah hasil daripada cahaya matahari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kepada kita matahari yang kamu sembah itu sebagai Tuhan, dia adalah makhluk Allah yang tunduk kepadanya. Matahari itu sendiri tunduk kepada Allah, tetapi kenapa kamu pergi sembah kepada matahari yang merupakan makhluk Allah, sedangkan matahari tidak pernah lawan perintah Allah. Wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Dalam surah Yasin, wasyamsu tajri, dan matahari itu beredar mengikut paksi edaran yang telah ditentukan oleh Allah. Zalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah ketentuan daripada Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamar, dan bulan, qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Wal qamar, dan bulan kami tentukan peringkat dia keluar. Mula-mula seperti bulan sabit merah yang kecil, makin lama membesar, 14 dan 15 hari bulan menjadi purnama. Hatta adakal urjunil qadim. Kemudian bulan ini kembali menjadi kecil semula sebagaimana ia bermula. Dan Allah beritahu, lasyamsu yang bagi laha an tudrikal qamar, tidak sayugia bagi matahari memotong bulan. Jadi Allah dah tentukan perjalanan matahari, perjalanan bulan, matahari dan bulan ikut paksi edaran yang telah ditentukan oleh Allah, menunjukkan bahawa matahari, bulan, planet Marikh, planet Zuhal, Pluto, Mustari, apa yang berada di Cakrawala itu semuanya tunduk patuh bertasbih kepada Allah. Kullum fi falakin yasbahun. Semua sekali yang berada di Cakrawala itu tunduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan waktu siangnya untuk menarik perhatian, supaya kita perhatikan bahawa ini adalah makhluk Allah. Jangan kamu jadikan dia sebagai Tuhan, jangan kamu sembah dia. Sebab itu kita orang Islam dilarang untuk beribadat ketika matahari naik, ketika matahari nak jatuh, ketika matahari tegak di atas kepala.
untuk membezakan ibadat kita dengan orang-orang yang menyembah matahari, supaya orang tidak mengatakan bahawa orang Islam pun sama menyembah matahari. Wasyamsi wa duhaha. Satu lagi, apabila Allah bersumpah dengan matahari, kita teringat cerita umat Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sekejap sembah bintang, sekejap sembah bulan. Apabila bintang hilang, dia kata kami tak suka sesuatu yang hilang. Sekejap sembah matahari, apabila matahari keluar, apabila dia tengok matahari itu besar, dia kata inilah Tuhanku, inilah yang paling besar. Bertukar-tukar Tuhan. Sedangkan darjat ketuhanan ataupun darjat ada dua kategori saja. Satu dipanggil darjat Khaliq, pencipta, dan kedudukan yang kedua ialah darjat makhluk. Jadi siapakah yang berada pada darjat Khaliq, pencipta, tidak lain dan tidak bukan melainkan Allah. Allah sahaja berada pada darjat Khaliq, pencipta. Yang lain semua berada pada darjat yang kedua, dipanggil makhluk. Maka sebab itulah dua kalimah syahadah kita, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab Allah sahajalah yang berada pada darjat Khaliq, pencipta. Yang lain semua sekali berada pada darjat makhluk. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi matahari dan demi waktu duha. Seolah-olah Allah menarik perhatian kita. Cuba perhatikan keadaan kamu ketika mana matahari mula naik, ketika waktu pagi. Adakah kamu pada ketika itu berada dalam keadaan tunduk kepada Allah? Lepas tu Allah bersumpah lagi, wal qamari iza talaha. Demi bulan apabila dia mengiringinya. Jadi apabila matahari keluar, matahari tenggelam saja, bulan pun keluar mengiringi matahari. Dan ulama bersepakat, ahli sains bersepakat, ahli falak bersepakat, mengatakan bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Cahaya yang dikeluarkan oleh bulan adalah pantulan daripada cahaya matahari. Jadi seolah-olahnya Allah SWT menarik perhatian kita. Bagaimana keadaan kamu pada waktu malam pula? Tadi waktu pagi, ketika matahari naik. Waktu siang, ketika cahaya terang benderang. Bagaimana keadaan kamu? Ketundukan kamu kepada Allah. Dan Allah tanya pula, wal qamari iza talaha. Demi bulan apabila dia mengiringinya, mengiringi matahari, datangnya malam. Bagaimana keadaan kamu pada waktu malam? Adakah kamu tunduk kepada Allah, ataukah kamu durhaka kepada Allah sebagaimana kamu durhaka kepadanya pada waktu siangnya? Wan nahari iza jallaha. Dan siang apabila dia memperlihatkannya dengan jelas nyata. Demi waktu siang terang benderang, Allah nak tarik perhatian kita bahawa ketika siang hari itulah kamu lihat dunia ini dalam keadaan cantik, dengan suatu spotlight yang begitu kuat, mampu menerangkan seluruh muka bumi ini. Kita apabila nak buat lampu padang bola je, berapa banyak spotlight untuk nak menerangkan padang bola. Tapi Allah mampu datangkan satu lampu saja untuk menerangi muka bumi ini. Dan kamu dapat melihat
kecantikan alam ini. Supaya apa? Supaya kamu memerhatikan kejadian Allah ini dan akhirnya kamu mengiktiraf akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu tanya orang kafir Quraisy itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir Quraisy itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Nescaya mereka akan menjawab Allah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya. Was-samaa'i wa ma banaha. Allah bersumpah dengan langit. Dia menarik perhatian kita supaya kita perhatikan langit. Dia Al-Quran ni, dia boleh tackle semua sekali. Walau apa sekalipun bidang dan profession yang kita ceburi, kalau kita betul-betul menghayati, mengikut apa yang dikenaki oleh Islam, insya-Allah akhirnya kita akan tunduk kepada Allah. Contoh was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit yang membinanya. Allah bina langit itu 7 lapis. 7 lapis. Dengan binaan yang kukuh. Cuba kamu perhatikan, pernah tak kita jumpa statement daripada NASA ke, ahli-ahli astronomi ke, yang mengatakan mereka teropong, mereka nampak tiang langit ini 7 lapis. Allah buat binaan yang kukuh, tapi tanpa tiang. Bangunan MBJB yang baru ni, berapa tiang? Pernah kira? Tak pernah kira. Berapa banyak tiang? Berapa besar tiap-tiap satu tiang? Dan Allah bagi tahu, aku bina, aku buat langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Sepatutnya orang yang pertama tersentak ialah kontraktor. Tersentak begitu. Dia dapat tender buat masjid setahun setengah. Tu pun minta sambung lagi. Alasan hujan lah apalah. 2 tahun baru siap. Masjid kecil je. 2 tahun. Allah bagi tahu, aku buat langit dan bumi ini 6 hari. Sepatutnya tu pensan kontraktor mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya kontraktor lah orang yang pertama sekali tunduk kepada Allah. Tiba-tiba dialah orang yang pertama sekali rasuah. Dialah orang yang pertama sekali nak dapat tender, dah telefon dah pegawai. Ni harga buka berapa ni? Pegawai pun bagi tahu ni 1 juta ni buka ni. Dia pun susun 5 lesen. 999999 9998 9997 9996. 5 lesen tu nama lain-lain, tapi dia semua dia punya. Last kali dapatlah kepada dia, dapat tender tersebut. Dah dapat tender je, pegawai pun telefon, pantun, ni tayar kereta macam dah botak ni, tayar kereta saya ni. Kontraktor kata tak apalah, hantar ke komen sekian-sekian, nanti saya bayar. Tengok, nak dapat
harga tender, nak masuk tender pun dah rasuah dah. Belum cerita lagi, dah dapat tender jalan, sepatutnya korek 3 kaki, dia hantar technician pergi mana? Pergi Bandung, pergi melancong 3 hari, sponsor semua sekali, lepas tu dia korek sekaki je. Tapi kalau 1 kilometer berapa lori untung. Tapi selepas siap, lori kontainer Evergreen lalu, lori kontainer Tion 6 lalu, dah jalan dah jadi macam ular kena palu. Sebab itu ada satu joke. Di hari akhirat nanti Allah melakukan pertandingan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Pertandingannya apa? Menyiapkan pembinaan jambatan menyambung antara neraka dengan syurga. Setelah dibuat pertandingan itu, last kali menang ahli neraka. Setelah dikaji kenapa menang ahli neraka, rupa-rupanya di dalam neraka itu ramai engineer, ramai arkitek, technician dan sebagainya, berbanding di dalam syurga. Ini joke saja, tapi joke ini memberi suatu tamparan yang hebat, supaya kita berusaha untuk menjadikan engineer yang termasuk dalam kategori ahli syurga, bukannya engineer yang berada dalam kategori ahli neraka. Na'udzubillah. Jadi apabila Allah sebut was-sama'i wa ma banaha, demi langit yang binaannya dalam bentuk yang cukup kukuh, yang cukup kuat, yang melambangkan kekuasaan Allah. Ingat tak pada malam Isra dan Mi'raj, apabila sampai di langit yang pertama, malaikat Jibril minta izin untuk masuk. Malaikat yang jaga langit, iaitulah malaikat As-Sahil, tanya. Sebab SOP-nya kena tanya. Dari segi ISO-nya, malaikat dah arahkan mesti tanya sebelum buka pintu. Lalu malaikat tanya, siapa kamu? Malaikat Jibril. Siapa bersama dengan kamu? Nabi Muhammad. Adakah dia telah pun diutuskan? Ya. Baru buka pintu. 70,000 malaikat bersaf-saf menyambut kedatangan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Sampai langit kedua, siapa kamu? Malaikat Jibril. Siapa bersama dengan kamu? Nabi Muhammad. Adakah dia telah pun diutuskan? Ya. Baru buka pintu. Begitulah di langit ketiga, begitulah langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ketujuh. Standard ISO-nya sama. Jadi para malaikat mengikut standard ISO yang telah ditentukan. Bukan macam kita. Dekat kilang kita dah bagi tahu dah. Semua yang datang kamu mesti minta IC. Kamu kena buka bonet kereta. Masa dia masuk, masa dia keluar. Datang kereta ustaz, dia pun tahan. Minta IC, buka bonet. Nak keluar pun buka bonet. Tapi apabila tiba datang kereta Mercedes mata belalang, cermin gelap, dia main tabik begitu. IC tak minta, bonet tak buka. Rupa-rupanya kereta Mercedes inilah bawa lari barang kilang. Tidak mengikut standard ISO yang telah ditetapkan. Was-sama'i wa ma banaha, demi langit. Ya Allah, kalau dia bersumpah, dia bukan sumpah saja-saja. Tengok ayat lain. Wattini waz-zaitun wa turi sinin, demi buah tin, demi buah zaitun dan bukit Tur Sina.
Pertama, kita kena ingat, apabila Allah sebut dalam Al-Quran, mesti sesuatu itu ada kelebihan yang tersendiri. Kelebihan buah tin, kelebihan buah zaitun. Yang kedua, apabila Allah sebut buah tin, buah zaitun, kat mana pokok-pokok ini tumbuh? Pokok-pokok ini tumbuh di semenanjung tanah Arab, di negeri Syam, iaitulah bumi di mana nabi-nabi dan rasul-rasul diutuskan. Waturi Sinin, dan bukit Tursina. Kat mana bukit Tursina? Di negara Mesir. Kalau kita pergi ke bukit Tursina, sepanjang jalan itu penuh dengan pokok-pokok buah-buahan. Buah tin. Satu bakul baru RM3. Masa tu 3 pound Mesir, 3 junaihan, lebih kurang RM3 kita saja. Buah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan khasiat. Jadi apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi isyarat kepada kita. Wasyams was-samai wa ma banaha, dan demi langit yang dibina kukuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu persoalan. Ingat tak ketika Neil Armstrong dengan Apollo 11 naik ke langit, naik ke bulan? Apabila kita baca cerita Isra dan Mi'raj, langit dikawal rapi. Nabi Muhammad datang, ketua malaikat Jibril datang pun ditanya. Habis macam mana Neil Armstrong yang tak Islam pada ketika itu boleh naik ke bulan? Kalau kita baca surah Al-Mulk, kita akan dapati jawapannya. Allah bagi tahu bahawa matahari, bulan, bintang, semua sekali itu sebenarnya berada pada langit dunia, tak sampai lagi pada langit yang pertama. Jadi mungkin tak manusia sampai ke bulan? Jawabnya mungkin. Wal ardi wa ma tuhaha, Allah bersumpah dengan bumi, dan juga bumi itu tidak semuanya dijadikan berbukit bukau. Allah menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya. Ustaz nak tanya, daripada Johor Bahru nak pergi ke Kota Baru, Kelantan, nak pergi pasar Khadijah, Siti Khadijah, kat mana satu tempat yang kena tukar gia 2 ke, menunjukkan jalan itu berbukit? Kat mana? Ada? Kalau dahulu, masa ustaz kecil-kecil dahulu adalah kat Bukit Kijang. Kat Bukit Kijang masa tu, kalau lori balok duduk di depan, kelendang turun, sendar kat tayar belakang. Sebab pasal nak tukar gia ni, nak naik ni, kita kat belakang dah mengucap dah, asyhadu an la ilaha, mengucap. Tapi sekarang dia dah tukar jalan, dia dah belah bukit, dah tukar lagi haluan. Tak ada pun, boleh laju saja 160. Sampai ke Kelantan, patutnya 8 jam, 10 jam, 7 jam dia dah sampai. Untuk apa? Kemudahan kepada manusia. Wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi, dan Allah Subhanahu Wa Taala hamparkan dia untuk kemudahan makhluk-makhluknya. Kalau kita baca kitab tafsir, ulama kata kamu jangan tertipu dengan ayat ini, bahawa kamu mengambil
iktibar daripadanya bahawa bumi ini seperti hamparan. Tidak bermakna begitu. Allah Subhanahu wa taala mahu memberitahu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala permudahkan muka bumi ini untuk kehidupan kamu. Sepatutnya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah ini. Apa tanda kesyukuran kamu kepada Allah? Kalau Allah Subhanahu wa taala bagi harta kepada kamu, kamu keluarkan zakat, kamu bantu gelandangan, kamu bantu sekarang ini ramai orang susah. Itu tanda kesyukuran di atas nikmat harta. Allah bagi anak kepada kamu. Macam mana nak bersyukur dengan nikmat anak? Kamu bagilah kepadanya pendidikan yang terbaik. Kamu diberi kesihatan oleh Allah. Kamu terselamat daripada penyakit COVID. Bersyukurlah. Maka dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah, kamu beribadat kepadanya. Kamu tunduk, bangun pada waktu malam berdoa kepada Allah, memohon keampunan, sujud, menandakan kesyukuran di atas keselamatan yang dikurniakan oleh Allah ini. Bagaimana nak bersyukur dengan nikmat mata? Kamu baca Al-Quran, kamu gunakan untuk melihat sesuatu yang baik. Seterusnya Allah bersumpah dengan jiwa ataupun dengan manusia yang diciptakannya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Tengok dia letak hidung diseimbangkan dengan dua mata, tengah-tengah mulut. Cantik sangat penciptaan manusia ini. Kalau kita rasa takjub dengan penciptaan komputer, dengan sistem Android-nya dan sebagainya, cuba tengok manusia yang menciptakan komputer itu. Manusia begitu hebat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dah bagi kepada kamu dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Dalam surah sebelum ini, surah Al-Balad, Allah kata apa? Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Satu jalan menuju syurga, satu jalan menuju neraka. Allah Subhanahu wa taala dah beritahu, kalau kamu buat begini, kesudahan dia begini. Kalau kamu pilih jalan ini, kamu menuju ke syurga. Kalau kamu buat begini, jalan ini menuju ke neraka. Jadi Allah letakkan kepada manusia pilih. Kamu nak pilih jalan mana? Kamu nak pilih jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka? Kami akan hukum kamu mengikut pilihan yang kamu buat. Kita ada pilihan tak dalam hidup kita? Sekarang, program membudayakan Al-Quran. Kita ada pilihan. Kita nak tengok, kita tak nak tengok. Kita nak ikuti ataupun kita tak nak ikuti. Pilihan kita. Kalau kita ikuti, kita dapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Mana-mana perhimpunan yang diadakan pada umat Allah, yang dibaca padanya ayat-ayat Allah,
yang diberi peringatan daripada peringatan Allah, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kerahmatan. Wa khaffathumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan malaikat sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati majlis ilmu yang disampaikan itu. Jadi berdasarkan kepada apa yang Ustaz tafsirkan ini, bolehlah kita buat kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan jiwa manusia yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keadaan waktu pagi, keadaan waktu tengah hari, keadaan waktu malam. Allah Subhanahu wa taala nak tarik perhatian kita. Apa yang kamu lakukan ketika waktu pagi, ketika waktu siang, ketika waktu malam? Adakah kamu tunduk kepada Allah, kamu dekat kepada Allah, ataukah sebaliknya kamu jauh daripada Allah, kamu melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi melalui tafsiran surah Asy-Syams yang kita buat pada pagi ini, mudah-mudahan dia memberi satu ketukan kepada kita untuk melakukan muhasabah kepada diri kita sekalian, sebagaimana yang disarankan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbang di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi faedah oleh harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang salim, hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekali itu untuk pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik itu datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal marada jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tusrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an ahlina wa an buyutina wa azwajina wa zararina wa biladina wa biladil muslimin. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahzar fa anta khairun hafiza fa anta khairun hafiza fa anta khairun hafizan wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna hadzal marada, ya Allah, sesungguhnya wabak penyakit ini jundum min junudik, daripada bala tentera dan tenteramu. Tusibu bihi man tasha, dia boleh menimpa dan mengenai sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasha, dan dia boleh menghindar daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifhu anna, ya Allah, jauhkanlah wabak ini daripada kami. Wa ambuyutina, daripada rumah-rumah kami. Wa ahlina, daripada kaum keluarga kami. Wa azwajina, daripada isteri kami. Wa zararina, daripada anak-anak cucu kami. Wa biladina, daripada negara kami. Wa biladil muslimin, dan negara-negara umat Islam. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahzar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takut dan apa yang kami bimbang. Fa anta khairun hafiza, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Fa anta khairun hafiza, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Fa anta khairun hafiza wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga dan engkau adalah Tuhan yang maha pengasih daripada segala yang pengasih. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma. Ya Allah, jadikanlah program membudayakan Al-Quran yang dianjurkan oleh MBJP pada pagi ini, termasuk dalam perhimpunan pada perjumpaan yang diberi keberkatan dan kerahmatan oleh
oleh-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini sebagai perpisahan yang terselamat, perpisahan yang terjaga, perpisahan yang terkawal daripada kami melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.